Fia Studio. Ataupun ciri anak derhaka. Ada 7. Nombor 1, mengatakan kepada ibu bapa dan mengeraskan atau meninggikan suara di hadapan mereka ketika berbicara dan tidak memberikan nafkah kepada ibu bapa apabila dan ketika mereka memerlukan. Dia cakap tinggi suara, raise up suara. Ni tu dah anak-anak lagu tu dah tak ada hormat. Kita dulu punya jaga takut lagi. Tengking ibu ayah ni, cakap ayah ni intonasi yang tinggi, cakap dengan mak intonasi tinggi tak boleh. Merendah. Ihsan dalam perkataan itu juga bermaksud merendahkan. Sallallahu alaihi wasallam, intonasi perkataan bila bercakap ni ibu ayah. Dia cakap tinggi, dia jerit, dia tengking. Kita tak layak nak tengking, rendah suara. Dia marah kita, dia cakap tengking kita. Walaupun lagu mana keadaan pun, perendah suara. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak melayani mereka dan berpaling daripadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Tak melayani mereka dan berpaling daripada dia bila dia nak perhatian, dia perlukan sesuatu, kita paling. Kita tak buat indah tak indah. Lebih derhaka lagi bila mereka mula memerintahkan ibu ayah dia, mula bagi perintah. Lah ni banyak jadi. Pasal apa yang jadi perintah ni? Pasal minta mak ayah untuk khidmat dekat depa. Paling tidak untuk jaga cucu depa. Ni saya minta maaf lah, bab ni saya tak pernah setuju orang kata saya kolot lah macam BP. Apa nak kata ni? Dia ingat susah lagu mana pun mak ayah kita dulu tak pernah duk serah anak untuk mak ayah dia jaga. Betul lah. Lepas tu kita tengok orang keluar menoreh bawa anak pergi menoreh kali buat dah lah. Kita duduk tengok dulu ni kan. Tapi serah orang tolong jaga Ustaz. Miskin makan nasi dengan ayak garam aja. Tapi mak tu tak jaga anak. Ayah pergi bendang, ayah pergi. Kita alasan kerja. Dua-dua dah kena kerja. Suami kena kerja, isteri kena kerja. Nak hantar pengasuh, hantarlah pengasuh. Berbayar pengasuh tu. 700 seorang, 800 seorang. Mahal. Habis nak buat lagu mana? Nak cover tang tu, pergi panggil mak ayah mai pada kampung untuk duduk dengan dia. Lepas tu, ingat bila dia mai tu dengan ada tujuan dia, maksud mesti ada arahan. Bila ada tanggungjawab dia, mesti ada arahan. Arahan mula-mula sekali apa ni? Mak ayah jaga anak saya. Tu arahan lah tu. Perintah. Habis takkan jaga anak, jaga tengok aja. Tak, mak nak kena masak bagi anak makan. Mak kena bancuh susu untuk anak minum. Mak nak kena tukar pampers bila anak berak. Mak nak kena cucuk basuh najis dia bila anak berak, bila anak tu kencing. Mak kena mandikan dia bila dia kotor. Mak kena pakaikan baju dia bila nak pakai. Bukankah semua benda tu terkait dengan perintah dan arahan? Habis ayah duduk saja. Ayah duduk saja. Takkanlah yang nak duduk saja. Tu sampah-sampah tu ayah tolonglah pergi buang. Tu rumput-rumput tu kalau ni lapar tak ada apa, aku ni daripada duduk saja, baik aku duduk tebas-tebas rumput ni. Rumput tu rumah siapa? Rumput tu rumah siapa? Allah. Tak ada kita guna alasan apa? Cucu aku bukan orang lain, cucu aku. Memang. Tapi tanggungjawab siapa? Waktu tu mak ayah patut buat apa? Usia dah 60 tahun, usia dah 50 lebih, dah 60 tahun. Apa patut mak ayah buat? Usia dia panjang mana lagi? Boleh pergi 20-30 tahun ni. Tak tahu lah. Usia apa dia kena buat tu? Banyak ibadat, banyak baca Quran, duduk dalam majlis ilmu, pergi ulang alik masjid,
Betul tak ni? Saya Muhammad ambil waktu-waktu yang disebut sebagai waktu nak bangkit sembahyang isyraq. Dulu mana dan main isyraq kerja, ni dah tua lah isyraq. Dulu mana dan nak qiyamul lail, anak tua ni lah nak qiyamul lail. Dulu mana dan nak baca surah Al-Mulk malam-malam, nak duduk masjid daripada maghrib sampai isyak, balik pun rumah pun dah maghrib lalu kerja. Usia dah tua, ni lah waktu dia. Tapi anak-anak ni yang khianat kat mak ayah dia, main duduk kat sini, jaga anak aku. Itu ulama sebut antara derhaka paling besar ni ialah duk bagi perintah ke mak ayah, buat begini, buat begitu, buat begini. Dia kata, saya Muhammad, Allah Masya Muhammad, kalau bagi pengasuh jaga bayak 700 orang, 2 orang anak dia ada 1400 bayak kat pengasuh, 3 orang anak dia ada 100 bagi anak dia 2100 bayak untuk anak dia 3 orang. Panggil mak ayah duduk mai pada kampung, perintah dia, suruh dia buat tu, suruh dia buat ni, sekupang tak banyak. Kalau suruh buat kerja tak banyak sekupang ni, dia bukan panggil pekerja, dia panggil hamba, abdi. Man, ni siapa ni? Ni macam mana? Anak hang siapa duduk? Anak hang lah ni duduk mana? Dah tak mengasuh ke? Tak lah. Lepas tu duduk di rumah lah ni. Hamba abdi tu ambil daripada mana? Bayak banyak mana? Tak bayak pun lah. Lepas tu hamba abdi tu ambil daripada mana? Alah, dah tak bayak. Aku pun nak juga hamba tu, dia ambil tolong jaga tapi tak payah bayak. Ambil daripada mana? Ambil daripada kampung. Mak mai ada 2 orang daripada kampung, suami isteri. Gamak kata dulu tu. Itu duk buat. Tapi Tok Wan dengan Tok ni tu cucu dia. Korbanlah apa saja tu untuk cucu dia. Sangguplah buat apa saja untuk cucu dia sampai dia tinggalkan apa yang sepatutnya dia buat. Dia tumpukan di akhir usia dia. Nah, ada yang pernah mai duduk madrasah, duduk pondok. Ni cerita kisah benar kan. Ada yang duduk pondok dah elok dah, duduk mengaji tiap-tiap hari dah, berhenti. Pasal apa berhenti? Balik jaga cucu. Ni kisah benar. Kisah benar. Sama dah. Tak sama dah lah nak buat macam mana. Tapi itu pilihan dia. Pasal apa pilihan jadi begitu? Pasal anak-anak buat begitu. Tak tahulah tuan-tuan, saya nak kata lebih-lebih lagi tuan-tuan marah pula. Tapi begitu lah. Saya duduk dalam satu program dulu, ada waktu tu Pakatan Rakyat Memerintah Selangor. Ingat lu Pakatan Rakyat lu. Macam Barisan Alternatif Pakatan Rakyat lu. Dulu satu ketika dulu Selangor. Dia pun buat kajian pasal apa? Banyaknya masalah sosial yang melibatkan juvana ni, bawah budak anak-anak bawah muda bawah 16 tahun. Sosial, masalah sosial banyak. Kes penzinaan lah, kes dadah lah, kes banyak kes-kes juvana budak berumur. Dia pun buat kajian, panggil duduk tim mesyuarat. Lama ni, kisah lama tu saya ingat pembentangan tu berlaku, dia beritahu, dia bercerita. Masalah macam-macam. Kaitan dia nombor satu sekali ialah masalah ekonomi dalam negara. Bila jatuhnya ekonomi, apa kaitan masalah sosial dengan ekonomi? Ini khusus juvana budak-budak bawah umur. Bila ekonomi jatuh, inflasi tak balance lah, maksudnya jurang inflasi itu besar. Maksudnya perbelanjaan lagi besar daripada pendapatan. Jadi apa kena buat? Jadi dua-dua orang kena kerja. Ayah kena kerja, mak kena kerja. Bila ayah kena kerja, mak kena kerja, maka waktu tu penumpuan kepada anak-anak dah tak dapat. Anak-anak balik sekolah, dia duduk sendiri.
Ataupun dia pergi duduk dekat rumah orang yang jaga dia. Nah, bila lost saja fokus kepada penjagaan anak-anak, anak-anak dah mula lost track. Anak-anak mula tu rupanya punca jadi tu. Dan lah ni majoriti daripada yang duduk di bandar suami isteri kerja. Bahkan sehingga sampai ke satu tahap, pekerjaan itu bukan untuk memenuhi keperluan, tetapi lebih kepada memenuhi kehendak. Pasal apa suami isteri kerja? Pasal saja, sebab tak mau duduk saja. Bukan duduk saja. Bila dia duduk jadi suri rumah tu, pekerjaan yang paling mulia dalam dunia ni yang duk ada, nama dia suri rumah. Itu pekerjaan paling mulia. Bukan khidmat pada bos, bukan khidmat pada isteri, khidmat dekat rumah dia. Itu pekerjaan yang paling mulia. Guru didik pelajar dia. Tuan-tuan tahu tak, guru paling hebat sekali dalam dunia, nama dia mak. Tu ibu. Anak tu satu hari jadi siapa-siapa, jadi alim ulama, kah jadi orang hebat, kah jadi orang manfaat pada masyarakat. Apa pahala yang dia dapat, dia duduk dalam masyarakat tu, semua boleh kat guru dia mula-mula sekali, nama mak. Tidak ni? Cuma tak ada gaji lah. Tapi pahala Allah lagi besar daripada gaji tu. Dia nampak tentang duit tu. Tapi lagu tu lah isu yang duk jadi, tuan-tuan. Tak apalah. Yang ketiga, saya Muhammad, antara ciri dia anak-anak neraka ni, tuan-tuan, ialah dia menajamkan pandangan mata kepada keduanya ketika marah atau kesal kepada mereka berdua kerana sesuatu hal. Dia dah tak puas hati apa-apa, dia tengok dengan pandangan mata yang tajam. Macam tu lah. Macam tu. Faham? Ingat apa tu budak-budak tinggal ada. Allah SWT Muhammad. Yang keempat, membuat kedua ibu bapanya bersedih dengan melakukan sesuatu hal, meskipun si anak berhak untuk melakukannya. Namun wajib diingat, hak kedua ibu bapa ke atas diri anak lebih besar daripada hak seorang anak. Dia buat satu bagi mak ayah dia sedih, walaupun itu hak dia. Tapi perbuat sebab hak ibu ayah kepada anak tu lagi besar pada hak anak kepada ibu ayah. Saya selalu dia sebut, saya Muhammad, apa susahnya kita ni pun jangan cerita kat mak ayah. Lagu mana struggle-nya kita dalam hidup ni pun kita jangan cerita. Kita ni mak ayah ni kita nak tahu. Kita tahu lah. Kita pun tak mahu anak-anak kita susah. Kita selalu duk tanya anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita susah, apa yang akan berlaku kat kita? Kita akan jadi susah hati. Macam mana kita susah hati? Duk fikir pasal mereka bila mereka susah. Macam tu mak ayah kita susah hati, duk fikir pasal kita bila kita susah. Tambah pula dalam keadaan dia susah hati, dia tak boleh nak buat apa. Pergi jumpa kawan-kawan kat mak kan, muka com je. Awak ni maklum nampak sedih sangat ni, hilang seri muka tu. Pasal apa? Duk fikir anak aku tu kat Kuala Lumpur tu, telefon kemarin tak ada duit ni, cucu tak ada duit nak makan ni. Dia fikir lagu mana ni. Dia boleh buat apa? Apa yang dia boleh buat? Melainkan duk sedih, pergi check kat doktor, doktor kata awak darah tinggi sangat ni makcik. Tak boleh tidur malam. Tak gitu. Sebab tu patut ada kitab tu, saya tak ingat mana kitab nama, kitab tentang adab ibu bapa, ada kat dalam ni. Kitab lama tu ulama tulis. Dia kata jangan cerita masalah kita pada ibu ayah. Bila mak ayah tanya macam mana hang, alhamdulillah, tu meminta tolong mak, doa lah bagi Allah pemudah urusan kami. Takat tu sudah bagi dia doa kita. Bila saya ni mak berapa hari dah tak tahulah, duit pun tak cukup ni. Ni nak beli nak makan apa tadi. Ni maksud kalau orang tu dia duk cakap lagu tu orang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu. Kalau anak kita lagu tu ramak dia hang tak ada ilmu lagi. Tapi taklah kita kata lagu tu, kita suruh dia lagi cerita lagi. Cerita lagi. Dia hang makan apa hari ni? Hang makan apa hari ni? Dia kata.
Bukan maksud kita ada perintah. Anak-anak kita kena ada ilmu. Kita pun kena ada ilmu, boleh cakap dengan mak ayah kita. Jangan duk bagi dia sedih. Tu. Orang yang suka bagi ibu ayah dia sedih ni, tu anak ciri-ciri anak derhaka dekat dia. Bebankan mak ayah kita dengan beban-bebanan itu. Yang berikutnya, yang kelima, malu mengakui kedua ibu bapanya di hadapan orang lain. Kerana apa sajalah. Mungkin sebab dia miskin ke, sebab dia penampilan dia ke, sebab dia tak ada ilmu ke, sebab dia cacat ke, sebab apa-apalah. Ni macam tanggang ni. Ya, malu nak mengaku tu mak dia. Mana? Lepas tu mak dia pun sumpah dia jadi batu. Saya pun tak puas hati ke. Yang sumpah di batu siapa? Sumpahlah jadi peti ais ke. Dia jadi TV ke boleh tak guna. Sumpah di stove. Tengoklah apa yang tak ada kat rumah tu. Yang tak cukup. Jadi banglo sebiji ke. Sumpah di banglo sebiji tu, banglo sebiji kita. Amboi mak tangga, rumah baru nampak. Alhamdulillah. Bila yang buat ni? Kemarin. Kemarin siap dah. Siapa ni? Anak aku. Derhaka sangat aku sumpah di banglo. Pada muka dia. Ada kelas dia. Jadi subhanallah kan, malu nak mengaku. Yang berikutnya salih ala Syekh Muhammad. Yang keenam, tidak menyambutnya dengan maksud penghormatan dan mencium kedua tangannya. Bila jumpa selisih dengan dia tu, kita tak bagikan penghormatan yang sewajarnya. Buat tak tahu, buat tak heran. Kadang salam pun tak. Kadang cium tangan pun tak. Buat tak reti, buat kering. Ni anak-anak tak ada adab ni. Tak ada adab. Kita bila kecil dulu dia ajar adab betul. Jumpa mak ke, jumpa ayah ke. Dan tak boleh adab kita, suasana kita dah tunjuk macam tu. Bila ni orang tak heran kan. Jumpa pun tak tahu, dia zerkah mak ayah dia lagi dah. Yang ketujuh tuan-tuan, duduk mendahului ibu ayahnya dan berbicara tanpa minta izin ketika dia memimpin majlis. Salih alaihi Muhammad. Dan bersikap sombong dan takabur dan melecehkan ibu bapa dia. Duduk, tak ada mak duduk, dia duduk dulu lah apa macam tu dah. Melakukan perkara-perkara yang menunjukkan kesombongan dia mendahului ibu ayah dia. Kita kadang-kadang sembang dengan orang, mak ayah kita duduk ada, duduk pelekeh dia. Pelekeh. Tak reti, itu tak reti. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz duduk ceramah pun duduk pelekeh mak ayah dia sendiri. Kita pun rasa macam tak gamak nak sebut-sebut lagu tu kan. Ayah dia jalan lagu ni ke, ayah dia bercakap lagu tu ke, ayah dia lagu tu buat lagu ni. Jadi bahan gelak pada orang. Rasa macam kita rasa lagu faham tak faham tak gitulah. Dan kita cakap orang masing-masing orang kita duduk cerita lagu tu. Mak ayah duduk ada tepi tu. Orang tua ni lagu tu lah. Adalah saya pun tak nak bagi contoh-contoh sangat. Kalau pernah buat lagu tu, minta ampun, minta maaf lah di ibu ayah kita tu. Kadang terasa hati dia. Kadang-kadang bila dia cakap tu, dia akan mengulang benda sama. Biar api lah, dia ulang, kita pun dengar. Tu sampai Tok Guru sebut, kalau dua orang ni, mak ayah kita, guru kita. Dua-dua ni mak ayah kita. Mak ayah kita tu memang mak ayah kepada jasadi, mak ayah maksud jasmani. Guru kita ni ialah rohi, mak ayah roh kita. Dan dua-dua ni akan bawa kita pergi sampai syurga tu. Sampai syurga tu. Maka dua-dua ni pun berkarakter dengan karakter yang sama. Macam mana jangan derhaka pada ibu ayah, macam tu jangan derhaka pada guru kita. Bagi dia penghormatan yang sewajarnya untuk dia. Maka salih sama tuan, antara benda ialah tuan-tuan akan dengar dia bercakap benda yang sama. Mak kita tu bila dia mic, dia cerita kat kita benda tu, kita dengar 387 kali dah. Kira ada baca catatan tu, 387 kali dah. Tok Guru kata, buat berlakonlah seperti pertama kali kita dengar. Terus dia kata lah, itu cerita dah mak.
Kecil hati orang tua tu, baru dia semangat kata, ni hantar tak ni mak nak cerita ni. Apa dia? Ingat tak dulu ni waktu hang kecil tu ni waktu hantar pokok, mak cerita dah itu ni. Aduh. Kawan tengah duk pik dia tu potong dia punya mood dia. Saya layan pil lah tau. Betul ke? Allah, saya pun tak tahu. Macam mana mak boleh ingat ni? Layan pil lah tuan-tuan, macam kita layan anak kita tu. Betul tak? Pasal apa? Bahagia. Sekadar nak membahagiakan dia. Baik Allah SWT tu. Dan apakah balasan kepada anak derhaka ni? Nombor 1, haram masuk syurga. Salih ala Muhammad. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk syurga. Pemabuk yang berat, penderhaka kepada ibu dan ayah, dan juga seorang yang dayus. Yang kedua, dimurkai oleh Allah SWT. Derhaka Allah murka kat dia, Allah tak redha kat dia. Ridallahu ala ridha walidain. Keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu ayah. Dan kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan ibu ayah. Yang ketiga, tidak diterima amal ibadah dan solatnya. Dalam sebuah riwayat menyebutkan Allah tidak akan menerima ibadahnya, solatnya orang yang dibenci kedua ibu ayahnya yang tidak menginaya kepadanya. Ibu ayah dia tak inaya kat dia. Dia buat perangai sampai ibu ayah dia benci kat dia. Orang ni Allah tak terima ibadat dia. Yang keempat, tidak dianggap masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad. Dalam riwayat Ad-Dailami, bukan termasuk dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah, lalu ia tidak memberi nafkah kepada keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dianggap kufur di sisi Allah. Jangan membenci kedua ibu ayahmu. Barang siapa yang mengabaikan kedua ibu ayahnya, maka dia kufur. Riwayat Muslim. Yang keenam, dapat azab siap-siap dekat dunia lagi. Nabi SAW menyebutkan, Sallallahu alaihi Muhammad, riwayat Al-Hakim, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah SWT sekehendaknya sehingga hari kiamat. Setiap dosa balasannya Allah drag, bawa sampai hari kiamat. Kecuali dosa besar, mendurhakai kedua ibu ayah. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya dalam hidupnya sebelum matinya. Siap-siap lagi kena. Dan banyak lagi lah tuan-tuan, banyak lagi lah bagi Sallallahu alaihi Muhammad balasan kepada orang yang mendurhakai ibu ayah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kita sambung bincangan sikit lagi. Allah berfirman, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada Bani Israel, itu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu ayah. Surah Baqarah surah kedua, dan ayat-ayat berkaitan dengan ihsan, berlaku baik pada ibu ayah ini banyak sekali. Dalam Sahihain, kitab Bukhari Muslim, disebutkan riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Kata Nabi SAW, solat bil waqtiha, solat pada waktunya. Nabi menjawab, jawab Rasulullah SAW, summa ayu, dia tanya lagi, kemudian apa? Jawabku, tanyaku, saya sebut, berbakti kepada ibu dan ayah. Summa ayu, kemudian apa lagi? Jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jawab baginda. Masuk berkata, Rasulullah menyampaikan semua itu kepadaku. Seandainya aku minta lagi, pasti dia akan tambah lagi. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Madawi meriwayatkan dengan sanad daripada Abu Darda dan daripada Ubadah As-Samit, keduanya mengatakan, kekasihku berwasiat kepadaku, taatilah kedua ibu ayahmu, sekalipun keduamu menyuruh keluar daripada dunia untuk keduanya, maka lakukanlah. Tapi sanadnya dhaif. Taat ibu ayah ni, sampai suruh ibu ayah suruh keluar pergi dunia ni, keluar, taatlah lagu benda. Nah, abang kata benda tu mustahil nak buat, tapi selagi perintah
cubalah, berusahalah untuk mentaati. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi perbincangan pada wasiat yang ketiga. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin, kami yang beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Tuan-tuan, saudara Muhammad, program kita pada pagi ini ditaja ataupun dianjurkan oleh Global Action Relief. Dan Global Action Relief pada hari ini memfokuskan kepada bantuan saudara Muhammad air bersih kepada fakir-fakir miskin, negara-negara miskin, antaranya ialah Kamboja, Sri Lanka dan beberapa negara-negara yang lain yang berhadapan dengan masalah air. Sehingga dalam pengkisahan bagaimana mereka terpaksa untuk berjalan 2-3 jam semata-mata untuk pergi ambil air, dan air yang dibawa balik itu pun belum lagi bersih, penuh dengan kotor dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh Salih Muhammad membantu mereka dalam urusan nak bersihkan pakaian mereka, nak masak, nak makan, nak mandi. Air ini merupakan satu benda yang sangat penting, yang sangat diperlukan. Dan tuan-tuan boleh tengok bagaimana di PAM tu, nampak tu video tu, di PAM tu ada nama-nama pewakaf. Dan nama-nama pewakaf tu siap tu. Tu nama tu macam Muhammad Ridwan Zain dan dua orang nama tu, dan saya sebut Azizah Rizwan. Jadi saya Muhammad dengan ada nama dekat situ tu bukan saja nak tunjuk ke orang. Nama tu bukan saja nak tunjuk ke orang. Yang pertamanya sebagai penghargaan. Yang keduanya tuan-tuan boleh bayangkan depa yang tiap-tiap hari duk guna nama tu, duk guna ayat tu, mudah-mudahan depa juga mendoakan kebaikan kepada si pewakaf tu. Ya, depa nak ambil wudu, depa nak apa sebagainya. Ada beberapa jenis wakaf ataupun wakaf telaga ni, salah satunya ialah hybrid. Hybrid ni dia gunakan gabungan di antara manual dengan elektrik. Ada yang manual sahaja, ada yang jenis bawa tangki saja, bukan jenis berbagai jenis lagi. Cumanya fokus kita tuan-tuan ialah satu telaga dengan kos RM1,200, dan tuan-tuan boleh berkongsi 10 orang dengan satu telaga tu, 10 orang, seorang RM120. Tu tuan-tuan tengok ni telaga wuduk. Tengok video ni ada telaga wuduk. Telaga wuduk ni kita buat dekat surau, dekat tempat musala depa. Saya pernah sampai ke Utopia, ada surau, ada masjid depa, pi kita cari pam paip air tak jumpa. Sebab memang tak ada paip air. Sebab depa jenis bawa ambil wuduk tu, ambil siap-siap kat rumah ataupun pergi kat sana lagi, kena pandai-pandai. Tapi memang tak ada paip air sebab tak ada air. Dia masjid tu tempat ni. Jamban tak suruh cari, memang tak ada lah. Tempat toilet pun bukan tempat nak pergi berak kencing di rumah lah dia kata. Ni tempat semayang. Dia buat memang semayang tu. Kita pergi duk cari toilet tak ada, pergi cari tempat wuduk pun tak ada. Maka Global Action Relief, salah satu daripada projek dia ialah menyediakan telaga untuk wuduk. Pun ada juga. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat di Al-Masjid Muhammad QR code dan nombor telefon yang tersedia. InsyaAllah tuan-tuan, saya sama-sama kita membantu fakir miskin dan negara-negara miskin untuk mereka menjalani kehidupan mereka dengan sempurna, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.